Alright. I punya yang tak kosong. Encik Azmi, nanti bagi cue ya kalau dah start. Dah mula dah. Kita dah habis siaran sekarang. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh dengar ya? Okey. Jadi sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan saya dalam taklimat pelaksanaan kurikulum 2021. Jadi pada hari ini saya bagi pihak Urustia memohon maaflah kerana ada masalah teknikal tadi. Jadi alhamdulillah kita dapat atasi dan kita dapat teruskan taklimat kita pada petang ini. Yang saya hormati pengarah-pengarah Jabatan Pendidikan Negeri, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran JPN, Pegawai Pendidikan Daerah serta Pegawai Sektor Pembelajaran JPN dan PPD serta pegawai-pegawai daripada KPM yang turut hadir dalam taklimat kita petang ini. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat berkumpul dan sama-sama mendengar taklimat pelaksanaan kurikulum bagi tahun 2021. Jadi sebelum saya memulakan pembentangan pada hari ini, bahagian pembangunan kurikulum ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pengarah JPN Selangor, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran JPN Selangor serta kru teknikal JPN Selangor yang telah menjadi hos kita pada hari ini. Terima kasih tidak terhingga daripada BPK. Jadi untuk makluman semua, pembentangan hari ini bertujuan untuk beri gambaran dan maklumat berkaitan pelaksanaan kurikulum bagi tahun 2021. Pembentangan ini akan meliputi pembentangan umum, pembentangan umum pelaksanaan kurikulum yang pertama. Yang kedua ialah program transisi tahun 1 dan yang ketiga ialah penjajaran kurikulum versi 2.0. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, jadi 3 bahagian yang akan dibentangkan ini saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat mendengar dengan teliti supaya kita faham
bagaimana kita akan memulakan pelaksanaan kurikulum menjelang pembukaan sekolah tahun 2021 ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jadi secara umumnya, secara latar belakang, ya, kita melihat bahawa ya, apabila kita nak melaksanakan ya, pelaksanaan kurikulum pada tahun 2021, ia adalah ya, berdasarkan kepada rentetan sidang media oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan pada 8 November 2020, di mana KPM telah mengumumkan perkara yang akan dilaksanakan selaras dengan pengumuman PKPB seluruh negara kecuali Pahang, Perlis dan Kelantan. Okey, kita tunggu sekejap ya untuk kita fahami supaya kita nampak slide tersebut. Bapak Isa. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jadi rentetan daripada sidang media Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan pada 8 November 2020, jadi KPM telah mengumumkan perkara yang akan dilaksanakan selaras dengan pengumuman PKPB seluruh negara kecuali Pahang, Perlis dan Kelantan. Antara intipati yang diumumkan pada masa itu yang berkaitan pembelajaran murid adalah yang pertama, penutupan sekolah, semua sekolah bermula 9 November 2020 dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR akan dilaksanakan sepenuhnya sehingga hari terakhir persekolahan iaitu 17 November 2020. Yang kedua, sesi persekolahan 2021 yang akan bermula 20 Januari 2021 dan pembukaan sekolah 2021 ini menyaksikan murid tahun 1 hingga tahun 6 dan tingkatan 1, 4 serta 5 akan kembali menjalani pembelajaran secara bersemuka. Manakala murid tingkatan 2 dan tingkatan 3 akan menjalani PDPR sehingga 8 Mac 2021 dan yang ketiga penangguhan tarikh SPM bagi calon SPM 2020 pada 22 Februari 2021. Jadi berdasarkan kepada situasi PKPB dan PKPD yang telah berlaku, PPK telah melaksanakan beberapa analisis. Sebagai contoh, yang pertamanya, apabila PKPB diumumkan di Sabah pada 13 Oktober 2020 sehingga 17 Disember 2020, murid-murid di Sabah telah menjalani PDPR selama hampir 46 hari. Yang kedua, apabila pengumuman penutupan sekolah, semua murid dalam negara akan menjalani PDPR selama 28 hari. Itu seperti tertera dalam slide yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat. Yang ketiganya, semua murid tingkatan 2 dan 3 akan menjalani PDPR secara berterusan sehingga 8 Mac 2021 yang meliputi bilangan hari sebanyak 30 hari. Jadi oleh itu, sekiranya murid tingkatan 2 dan 3 menjalani PKPB seperti di Sabah, murid tersebut akan menjalani PDPR selama 76 hari, iaitu 46 hari
bagi sesi 2020 dan 30 hari bagi sesi 2021. Berbanding dengan murid tingkatan 2 dan tingkatan 3 yang mula menjalani PDPR pada 9 November 2020 sebanyak 58 hari, iaitu 29 hari bagi sesi 2020 dan 30 hari bagi sesi 2021. Manakala murid tahun 1 hingga 6 dan tingkatan 1, 4 dan 5, bilangan hari minimum PDPR adalah 28 hari berbanding dengan murid di Sabah sebanyak 46 hari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kepelbagaian berlaku tentang PDPR yang dilaksanakan oleh anak-anak kita di seluruh negara. Jadi kita lihat dalam analisis kita itu, ya, beberapa analisis yang kita lihat iaitu berkenaan dengan cabaran pelaksanaan kurikulum tahun 2021. Jadi kita lihat apakah cabaran yang terdapat di sekolah rendah. Jadi BPK turut meneliti dan mengenalpasti cabaran ini bagi pelaksanaan kurikulum tahun 2021, dan jika kita lihat di sekolah rendah, antara cabaran yang bakal dihadapi ialah yang pertama, penguasaan literasi dan numerasi, iaitu kemahiran asas 3M, khususnya bagi murid tahun 1 dan tahun 2 akan berlaku. Ya. Jadi untuk cabaran ini, BPK mencadangkan untuk melaksanakan program transisi tahun 1. Cabaran yang kedua, kesediaan murid untuk meneruskan persekolahan setelah terlalu lama di rumah turut memberi kesan terhadap pembelajaran murid. Namun fokus diberikan kepada murid tahun 1 kerana kumpulan murid baru pertama kali menjalani pembelajaran secara formal di rumah. Cabaran yang ketiga pula ialah kualiti PDPR serta akses pembelajaran turut memberi kesan terhadap jurang pembelajaran yang mungkin timbul dalam kalangan murid. Oleh itu, sebagai usaha merapatkan jurang ini, KPM telah memperkenalkan penjajaran kurikulum versi 2.0 yang akan dilaksanakan oleh murid tahun 1 sehingga tahun 6. Murid akan mengalami perubahan tahap persekolahan yang juga mungkin akan terkesan dan sekaligus akan memberi cabaran terhadap mereka untuk meneruskan pembelajaran pada tahun 2021. Jadi program transisi tahun 1 dan pelaksanaan kurikulum yang dijajarkan pada tahun 4 bagi murid-murid yang berubah tahap adalah diharapkan dapat membantu murid dalam menyesuaikan diri pada tahap persekolahan yang berbeza pada tahun 2021 nanti. Seterusnya kita lihat berkenaan dengan cabaran pelaksanaan kurikulum tahun 2021 di sekolah menengah. Cabaran yang telah dinyatakan di sekolah rendah turut terdapat dan kita lihat dalam pelaksanaan kurikulum sekolah menengah bagi tahun 2021 nanti. Isu berkaitan kesediaan murid, peralihan tahap persekolahan, pemilihan pakej mata pelajaran tingkatan 4 serta kehadiran kohort berganda SPM merupakan cabaran yang perlu dilihat dan ditangani dengan bijak oleh pihak sekolah. Format baru SPM 2021 menjadi salah satu cabaran pada tahun hadapan, memandangkan kohort calon SPM 2021 merupakan kohort pertama murid melalui KSSM yang akan menduduki peperiksaan SPM. Pihak sekolah perlu merancang dan membuat persediaan sewajarnya setelah menerima takwim persekolahan dan takwim peperiksaan SPM 2021 diterima kelak. Dan cabaran pelaksanaan kurikulum juga akan timbul apabila kohort murid tingkatan 2 dan tingkatan 3 terpaksa meneruskan PDPR tambahan 30 hari dalam tahun 2021, iaitu daripada 20 Januari hingga 8 Mac tahun 2021. Jadi sekolah boleh merancang dan melaksanakan PDPR dengan menggunakan dokumen penjajaran kurikulum serta menggunakan pendekatan yang sesuai bagi memastikan murid dapat melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita melihat ya
daripada slide yang tertera, jadi selepas kita melihat latar belakang dan cabaran yang telah dinyatakan tadi, jadi BPK telah merancang secara menyeluruh pelaksanaan kurikulum bagi tahun 2021. Jadi perancangan pelaksanaan kurikulum adalah seperti berikut. Peruntukan jam minimum mata pelajaran akan menggunakan peruntukan jam minimum asal seperti yang telah dinyatakan dalam SPI bilangan 7, SPI bilangan 8 dan SPI bilangan 9 tahun 2016 serta SPI bilangan 6 tahun 2019. Manakala murid prasekolah dan peralihan akan menggunakan DSKP asal dalam PDP memandangkan pembelajaran kohort murid ini tidak terkesan kerana tidak hadir ke sekolah. Jadi bermaksud pada tahun hadapan murid prasekolah dan peralihan dia akan menggunakan DSKP yang asal dan tidak menggunakan dokumen penjajaran kita. Bagi murid tahun 1, mereka akan mengikuti program transisi tahun 1 selama 43 hari bermula hari pertama persekolahan. Setelah tamat program transisi ini, mereka akan meneruskan pembelajaran tahun 1 dengan menggunakan kurikulum yang telah dijajarkan. Selain daripada murid tahun 1, prasekolah dan kelas peralihan, mereka boleh mengikuti pembelajaran pada tahun hadapan dengan mengambil kira kandungan kurikulum yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Ini bermakna bahawa bagi murid tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6 dan tingkatan 1 sehingga tingkatan 5, jadi guru-guru perlu melihat perkara ini dengan betul untuk memastikan bahawa murid-murid kita akan melalui pembelajaran yang lebih baik. Jadi guru mata pelajaran boleh memilih untuk melaksanakan kurikulum tahun 2020 pada peringkat awal dan meneruskan pembelajaran berikutnya sebaik sahaja menyelesaikan ataupun selesai menyampaikan kandungan kurikulum yang terkesan pada tahun 2020. Jadi kalau kita lihat dalam slide kita iaitu baris yang nombor 2 dari bawah, kita lihat yang warna biru itu itu bukanlah bermaksud tempoh sehingga bulan April. Itu ialah bermaksud bahawa anggaran yang dilaksanakan oleh guru-guru berdasarkan kepada apa yang telah tertinggal pada tahun sebelumnya yang telah dikenal pasti oleh guru untuk melaksanakan pada peringkat awal. Dan tidak semestinya ia akan berakhir pada bulan April, mungkin dia akan berakhir lebih awal. Bagaimanapun, guru-guru juga boleh memilih untuk menyisipkan kandungan yang tidak dapat disampaikan pada tahun sebelumnya ke dalam kandungan tahun semasa sepanjang PDP mereka pada tahun ini. Bermaksud bahawa sekiranya guru melihat bahawa mereka melihat tidak ada perkara yang boleh dimulakan lebih peringkat awal, jadi guru-guru boleh memulakan pelajaran seperti biasa daripada mula sekolah dibuka tetapi menyisipkan tentang kandungan tahun yang tertinggal itu bersama-sama dengan kandungan pada tahun hadapan. Jadi kalau dilihat daripada kedua-dua baris yang paling bawah dan yang paling atas, yang paling nombor 2 bawah, jadi tuan-tuan boleh lihat bahawa yang baris paling bawah dia ada warna biru yang kecil itu sepanjang tahun, bukan bermaksud bahawa setiap waktu itu akan ada sisipan. Sisipan hanya akan berlaku apabila ada kandungan yang berlaku pada tahun ini boleh dibersekalikan untuk tahun hadapan. Manakala untuk baris yang nombor 2 dari bawah, kita lihat bahawa ia boleh dilaksanakan pada permulaannya. Dan
guru-guru juga boleh melihat. Mungkin ia akan melaksanakan kedua-duanya. Mungkin ada kandungan yang dilaksanakan pada peringkat awal dan pada waktu yang sama mereka akan mengambil kandungan-kandungan yang boleh disisipkan, di mana kandungan yang akan diajar pada tahun hadapan mempunyai kesamaan pada tahun ini, yang mungkin yang tidak terlibat kesamaan itu ialah dari segi aras pembelajarannya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jadi sebelum kita pergi kepada pelaksanaan penjajaran kurikulum, jadi berdasarkan kepada apa yang dibentangkan tadi, secara umumnya, saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham bahawa secara umumnya pada tahun hadapan, apabila sekolah saja bermula, jadi prasekolah dan peralihan akan menggunakan DKSP yang asal. DSKP yang asal. Kemudian untuk murid tahun 1, mereka akan melaksanakan transisi selama 43 hari dan diikuti oleh pembelajaran tahun 1 menggunakan dokumen penjajaran. Kemudian bagi tahun yang lain, guru-guru perlu meneliti sama ada mereka hendak melaksanakan pelaksanaan pengajaran mereka daripada awal bermula dengan apa yang tertinggal pada tahun ini yang berkaitan dengan pelajaran mereka, diikuti dengan pelajaran pada tahun 2021 menggunakan dokumen penjajaran, ataupun mereka boleh melaksanakan penjajaran tersebut bermula daripada seawal pembukaan sekolah dan menyisipkannya. Dan mereka juga boleh menggunakan kedua-dua kaedah ini apabila mereka merasakan perlu untuk pengajaran mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan kepada pelaksanaan penjajaran kurikulum bagi tahun 2021. Jadi penjajaran kurikulum 2021 ini yang digunakan ialah dokumen penjajaran kurikulum versi 2.0 yang sedikit berbeza berbanding dengan apa yang ada pada tahun ini. Jadi KPM telah melaksanakan penjajaran kurikulum seiring dengan pembukaan sekolah pada 17 Julai 2020. Namun akibat daripada penutupan sekolah yang tidak menentu, iaitu bergantung kepada pengumuman PKPD dan PKPB, BPK telah melihat terdapat keperluan untuk meneruskan pelaksanaan kurikulum yang telah dijajarkan ini. Jadi dokumen penjajaran kurikulum versi 2.0 telah ditambah baik bagi tujuan menepati semua objektif yang disasarkan, iaitu yang pertama, mengklusterkan kandungan kurikulum yang diperlukan oleh murid untuk meneruskan pembelajaran di peringkat seterusnya. Yang kedua, memberi peluang kepada guru dan murid untuk melaksanakan PDP kurikulum yang terkesan akibat bencana. Yang ketiga, menyediakan dokumen yang dijajarkan sebagai panduan utama guru untuk melaksanakan PDP khususnya semasa bencana. Dan yang keempat, menyediakan panduan dan maklumat kepada guru untuk merancang pelaksanaan PDP serta menyesuaikannya dengan keperluan semasa mata pelajaran. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan kena melihat dengan teliti perkara ini supaya kita tidak tersilap untuk melihat dokumen penjajaran tersebut. Jadi dia terdapat perbezaan di antara penjajaran yang dilaksanakan pada tahun ini dan penjajaran kurikulum versi 2.0 pada tahun 2021. Jadi ingin saya tuan-tuan apa perbezaannya supaya kita tidak tersilap menggunakan dokumen. Yang pertama ialah dari segi kandungan kurikulum itu, bagi tahun lepas, bagi tahun ini iaitu tahun 2020, kandungan kurikulum yang terkesan adalah akibat PKP bermula Mac hingga Disember. Tetapi bagi penjajaran kurikulum versi 2.0, jadi kelengkapan, jadi dokumen penjajaran itu telah dilengkapkan
dengan mengambil kira 30% kandungan yang tidak dimaksudkan dalam dokumen penjajaran yang lepas. Yang kedua, peruntukan masa minimum yang disesuaikan dengan keperluan mata pelajaran bagi penjajaran kurikulum tahun 2020 dan pada tahun 2021 penjajaran kurikulum versi Pen 2 yang mengambil kira peruntukan minimum jam setahun berdasarkan surat keliling ikhtisas yang sedang berkuat kuasa. Perkara ketiga, perbezaannya ialah dokumen penjajaran kurikulum bagi tingkatan 5 tidak disediakan bagi tahun 2020, tetapi dalam penjajaran kurikulum versi Pen 2.0 terdapat dokumen penjajaran kurikulum bagi tingkatan 5. Seterusnya yang keempat ialah bagi dokumen penjajaran pada tahun 2020 melibatkan semua tahap persekolahan kecuali tingkatan 5 iaitu dari prasekolah hingga tingkatan 4, manakala bagi penjajaran kurikulum versi 2.0 melibatkan semua tahun 1 hingga 5 dan tingkatan 1 hingga 5. Prasekolah dan peralihan tidak dilibatkan kerana tidak terkesan pada tahun ini. Kemudian yang kelima, perbezaannya ialah pelaksanaan dokumen penjajaran kurikulum boleh terus digunakan kerana situasi dan senario yang sama di seluruh negara, iaitu yang berlaku pada tahun ini apabila PKP mula dilaksanakan pada bulan Mac. Namun bagi penjajaran kurikulum versi 2.0, penjajaran dokumen kurikulum versi 2.0 ini perlu diselaraskan di peringkat sekolah kerana penutupan sekolah sebenarnya ialah tidak sama dan tidak seragam di semua peringkat persekolahan kita. Next. Jadi seterusnya, ini ialah konsep yang kita sedia maklum, bagaimana penjajaran kurikulum itu dilaksanakan. Jadi penjajaran kurikulum versi 2.0 masih mengekalkan kerangka konsep yang sama di mana penjajaran boleh dilaksanakan melalui kandungan kurikulum, pedagogi dan juga pentaksiran. Standard kandungan dan standard pembelajaran disusun di dalam kluster kandungan asas, kandungan pelengkap dan kandungan tambahan. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin di antara kita ni melihat apakah kandungan asas, apakah kandungan tambahan, apakah kandungan pelengkap dan melihat adakah dia perlu diajar ataupun tidak perlu diajar. Jadi tertera di dalam dalam slide tersebut apakah maksud ketiga-tiganya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kandungan asas itu sebenarnya ialah mengandungi pengetahuan, kemahiran dan nilai asas yang perlu dikuasai oleh murid untuk meneruskan pembelajaran ke peringkat seterusnya. Jadi ianya dilaksanakan dengan bimbingan guru atau menggunakan bilik dan peralatan khusus. Okey. Tetapi kandungan tambahan dan kandungan pelengkap, iaitu kandungan tambahan itu mengandungi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang menyokong kandungan asas, manakala kandungan pelengkap mengandungi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang melengkap atau mengharmonikan kandungan asas. Okey. Jadi untuk kandungan tambahan dan kandungan pelengkap ini, ianya dilaksanakan menggunakan kaedah lain dengan program, dengan bimbingan ataupun dengan adanya guru ataupun secara kendiri. Dan ianya boleh dipelajari merentasi subjek, juga boleh dilaksanakan mengikut kesesuaian tanpa menjejaskan konsep kandungan asas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, manakala bagi pendidikan khas, okey, jadi ia terbuka dan boleh dimodulkan secara bersepadu. Jadi maksudnya kita melihat bahawa apa yang akan dilaksanakan di pendidikan khas adalah secara flexibility. Baik, tuan-tuan dan puan-puan,
Jadi BPK menjadikan di dokumen penjajaran kurikulum ini secara lengkap untuk digunakan oleh guru mengikut keperluan mereka pada apa jua situasi. Dan panduan juga disertakan sekiranya terdapat keperluan untuk guru melaksanakan penjajaran di peringkat sekolah atau mata pelajaran mereka. Jadi untuk maksud ini tuan-tuan dan puan-puan, dokumen ini adalah sesuai digunakan dalam apa jua keadaan dan apa jua situasi, sebagai contoh pada waktu sekarang, dan dalam situasi-situasi yang lain yang memerlukan kita melaksanakan perkara-perkara yang menyebabkan kecemasan atau lain-lain perkara, maka dokumen penjajaran kurikulum ini boleh digunakan mengikut kesesuaian yang diperlukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita melihat bahawa apakah yang perlu dilaksanakan oleh pengurusan sekolah dalam melaksanakan penjajaran kurikulum pada tahun hadapan. Next. Okey. Jadi kalau kita lihat di dalam slide yang dinyatakan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan telah melihat perkara ini dalam pelaksanaan penjajaran kurikulum pada tahun 2020. Namun ada sedikit perbezaan yang ditambah baik untuk memberi panduan kepada pengurusan sekolah. Jadi yang pertamanya, jawatan kuasa kurikulum sekolah perlu memaklumkan kandungan surat makluman pelaksanaan kurikulum pembukaan sekolah kepada guru, insya-Allah apabila ianya telah ditandatangani oleh yang berbahagia Datuk KPPM, jadi ianya boleh kita lihat di dalam portal KPM. Jadi apa yang diperlukan ialah tuan-tuan perlu memuat turun pengurusan sekolah perlu memuat turun dokumen penjajaran kurikulum dan kit pelaksanaan kurikulum dari portal rasmi BPK iaitu di bpk.moi.gov.my. Seterusnya, jawatan kuasa kurikulum sekolah perlu merangka jadual waktu persekolahan berdasarkan peruntukan jam minimum. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, panitia mata pelajaran perlu mengesan dan mengenal pasti tahap penguasaan murid pembelajaran yang lalu. Bermaksud, guru-guru perlu bincang dalam panitia untuk memastikan apakah tahap penguasaan murid-murid mereka untuk kita sebelum kita melaksanakan penjajaran kurikulum tersebut. Yang keempat, panitia mata pelajaran perlu mengadakan perbincangan dalam panitia untuk mengenal pasti kandungan kurikulum mata pelajaran yang terkesan dan merancang intervensi berdasarkan asas pertimbangan yang berikut. Yang pertama, kandungan yang tidak sempat dilaksanakan. Yang kedua, keterlibatan PDPR murid yang sangat rendah. Dan ataupun yang ketiga, tahap penguasaan murid yang rendah. Jadi dalam isu yang ketiga dan yang keempat ini, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah ada perbezaan dengan apa yang berlaku pada tahun ini kerana ia adalah tidak sama untuk semua sekolah. Jadi setiap sekolah perlu melihat, panitia sekolah perlu melihat di manakah mereka hendak memulakan penjajaran kurikulum tersebut. Sama ada mereka akan memulakan daripada awal seperti yang saya nyatakan tadi, awal silibus dan menyisipkannya, ataupun dia akan memulakan dahulu dengan pelajaran pada tahun lepas yang melibatkan mata pelajaran mereka yang mereka rasa bahawa ia perlu diajar lebih awal sebelum dia memasuki pelajaran yang baru, ataupun mereka perlu sisipkan sekiranya ia boleh diajar secara bersekali. Kemudian selepas itu, panitia mata pelajaran yang kelima perlu merancang pelaksanaan kurikulum menggunakan kurikulum yang telah dijajarkan dan membuat
rancangan pengajaran tahunan. Dan yang keenam, Jawatankuasa Kurikulum Sekolah perlu menjalankan pemantauan berstruktur secara berterusan bagi memastikan pelaksanaan PDP dan pentaksiran dilaksanakan seperti yang dirancang, membuat penambahbaikan dan meningkatkan mutu PDP dan PDPR, serta memberi panduan kepada guru untuk mempelbagaikan kaedah PDP dan penyediaan bahan pembelajaran yang bersesuaian. Manakala bagi guru pula, apakah yang harus mereka lakukan? Yang pertamanya, guru-guru perlu mengenal pasti kandungan kurikulum yang terkesan semasa pelaksanaan PDPR dan implikasinya terhadap pembelajaran tahun semasa, iaitu tahun hadapan. Yang keduanya, guru-guru perlu mengadakan perbincangan dalam panitia untuk merancang pelaksanaan kurikulum tahun semasa, iaitu tahun hadapan, tahun 2021, dengan mengambil kira perkara yang berikut. Yang pertamanya, kandungan yang tidak sempat dilaksanakan. Yang keduanya, keterlibatan PDPR murid yang sangat rendah dan atau tahap penguasaan murid yang rendah. Seterusnya, guru-guru perlu merujuk dokumen penjajaran kurikulum versi 2.0 bagi kandungan kurikulum mata pelajaran yang terkesan. Seterusnya, yang keempat, merancang pelaksanaan kurikulum yang dijajarkan dan menyisipkan standard kandungan ataupun standard pembelajaran dari DPK ini, maksudnya tuan-tuan mungkin baru, ini ialah dokumen penjajaran kurikulum versi 2.0 iaitu tahun sebelum ke dalam DPK 2.0 tahun semasa. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan dekat sini, jadi guru-guru selepas mereka mengenal pasti, mereka perlu merancang sama ada mereka akan membuat pada peringkat awal atau mereka perlu menyisipkan. Jadi peringkat awal boleh lihat perkara tersebut. Kemudian yang kelima, menyediakan rancangan pengajaran tahunan. Seterusnya, yang keenam, merancang pengajaran harian dengan mengambil kira pendekatan PDP yang bersesuaian, operasi sekolah dan jadual waktu serta sumber yang ada. Dan seterusnya yang ketujuh ialah melaksanakan PDP. Jadi sama ada pelaksanaan ini akan dilaksanakan secara bersemuka seperti apa yang sepatutnya dijadualkan pada 20 Januari nanti, ataupun secara luar bilik darjah dan juga pembelajaran di rumah secara talian ataupun pembelajaran kendiri berstruktur. Ini ialah khusus untuk murid-murid yang akan memulakan lewat, iaitu murid tingkatan 2 dan tingkatan 3. Bagaimanapun, semuanya itu adalah tertakluk kepada apa yang akan berlaku pada tahun hadapan, dan apa yang kita rancang, apa yang kita nyatakan dekat sini ialah bergantung kepada apa yang dirancangkan pada tahun itu berjalan seperti yang sepatutnya, iaitu semua murid akan memulakan pada 20 Januari, manakala murid tingkatan 2 dan tingkatan 3 akan hanya memulakan secara bersemuka pada bulan Mac, pada 8 Mac nanti. Okey, seterusnya yang akhir ialah melaksanakan PBD dan merekodkan tahap penguasaan murid. Seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru perlu melaksanakan perkara yang seperti biasa. Cuma apa yang perlu saya tegaskan di sini, bahawa panduan pelaksanaan oleh guru ini kita sesuaikan dengan dokumen penjajaran versi 2.0 untuk membantu guru pada tahun hadapan. Tapi perkara-perkara yang tidak berkaitan dengannya, dia akan melaksanakan seperti biasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap tuan-tuan faham tentang apa yang akan dilaksanakan dalam penjajaran kurikulum. Secara umumnya,
penjajaran kurikulum yang akan dilaksanakan akan menggunakan dokumen baru iaitu dokumen penjajaran kurikulum versi 2.0 bagi tahun hadapan. Jadi sekiranya ya guru-guru ya telah ada dokumen penjajaran pada tahun ini ya, jadi mereka kena lihat yang baru kerana apa yang ada pada tahun ini dia tidak lengkap sepenuhnya. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti apa yang saya maklumkan lebih awal tadi bahawa untuk murid-murid tahun 1, oleh kerana mereka ya sebenarnya ialah akan memasuki pada tahun depan ialah daripada prasekolah ke tahun 1 dan mereka terkesan kerana bilangan hari yang mereka berada di prasekolah ya, yang tidak mencukupi dan cuti di akhirnya yang panjang. Jadi program transisi tahun 1 ini diperkenalkan ya, untuk mereka. Jadi secara latar belakangnya tuan-tuan dan puan-puan, jadi programnya transisi tahun 1 ini ialah merupakan satu program yang bertujuan untuk membantu ya, kesediaan murid bagi menghadapi pendidikan formal di sekolah rendah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, ya program transisi ini sebenarnya bukanlah program yang baru, tetapi program ini ialah program yang telah dilaksanakan sebelum ini, iaitu pada tahun 2001 hingga 2006 telah dilaksanakan selama 3 bulan, kemudian pada tahun 2007 hingga 2020 dilaksanakan 3 minggu dan pada tahun hadapan akan dilaksanakan 43 hari. Ya. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan ya, daripada data yang kita ada ya, murid-murid ya prasekolah yang akan masuk ke tingkatan 1, yang masuk ke tahun 1 tahun hadapan ya, melibatkan lebih kurang 389,354 orang murid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, rasional program transisi ini ya dilaksanakan pada tahun hadapan ialah yang pertamanya disebabkan oleh bilangan hari persekolahan telah berkurang akibat daripada pandemik COVID-19 dan ini memberi implikasi terhadap pembelajaran murid prasekolah. Jadi kalau tuan-tuan sedia maklum seperti yang saya dah menyatakan tadi bahawa murid-murid kita sebenarnya ya terkesan ya dalam jumlah hari yang banyak ya untuk mereka meneruskan ya kepada pembelajaran formal pada sekolah rendah pada tahun hadapan. Jadi ya kita lihat juga tuan-tuan dan puan-puan dapatan tinjauan penguasaan literasi awal bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang telah dijalankan oleh BPK pada tahun ini di 10 negeri yang menunjukkan secara keseluruhan penguasaan literasi awal dalam kalangan murid prasekolah adalah pada tahap sederhana tinggi ke tahap sederhana. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat, nampaknya macam sederhana tinggi, sederhana tu macam okey je. Kalau kita lihat sederhana tu okey. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat sisihan piawai adalah besar bagi semua konstruk yang diuji ya, dan menunjukkan bahawa terdapat jurang ya, penguasaan antara murid. Bermakna bahawa walaupun secara keseluruhannya sederhana dan sederhana tinggi, kalau kita lihat bahawa jurang antara murid itu perlu kita lihat di mana ada anak-anak kita yang tidak dapat dan ada anak-anak kita yang dapat sepenuhnya. Ya. Jadi oleh itu objektif ya, program transisi pada tahun 1 2021 nanti adalah untuk menyediakan murid-murid kita dalam aspek sosial emosi, sikap dan nilai serta literasi dan numerasi awal bagi mengikuti pembelajaran di tahun 1. Okey. Seterusnya, apa yang ada dalam program transisi tahun 1 2021 tersebut? Okey. Ia terkandung dalam 3 fasa. Okey, next. Iaitu fasa yang pertama
ialah persediaan, fasa yang kedua ialah penyesuaian dan fasa ketiga ialah kesediaan. Okey. Kita lihat satu persatu. Ya, fasa pertama iaitu kesediaan, ya. Persediaan, maaf ya. Fasa pertama ialah persediaan. Dalam fasa ini pihak sekolah ya akan menyediakan ya semua perkara dari aspek pengurusan dan persekitaran, dan ianya berlaku daripada 21 Disember hingga 19 Januari 2021. Ini dah ubah belum? Okey. Jadi seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, peranan dan tanggungjawab ini ialah kepada pentadbir, guru dan ibu bapa. Okey. Jadi apa yang perlu dalam fasa persediaan tuan-tuan dan puan-puan ialah dalam perancangan ya. Jadi pengurusan sekolah perlu membuat penyediaan jadual waktu ya, mengenal pasti guru ya yang akan terlibat dalam taklimat kepada warga sekolah dan memaklumkan kepada PIBG dan lembaga pengelola sekolah tentang perkara tersebut. Kemudian persediaan persekitaran seperti lokasi, perabot, keceriaan dan keselamatan ya perlu dilaksanakan ya sebelum sekolah dibuka, dan ini adalah tindakan kepada pentadbir sekolah, guru, PIBG ataupun lembaga pengelola sekolah. Dan apakah penyelarasan yang perlu dilakukan? Iaitu menyelaraskan dengan guru terlibat, iaitu berkaitan dengan pelaksanaan modul orientasi dan modul PDP, pentaksiran, bahan bantu mengajar, susun atur kelas prasekolah, senarai semak, kesediaan murid untuk ibu bapa dan penjaga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat ya dalam perkara ini ya, di mana ianya perlu disediakan lebih awal ya sebelum sekolah dibuka ya. Kemudian taklimat kepada ibu bapa dan penjaga ya, perlu ada pengisian taklimat ya, dan bahan ya, penyediaan bahan taklimat ya perlu disediakan lebih awal sebelum taklimat itu sendiri dilaksanakan. Dan kesediaan murid pula ialah melihat tentang kesediaan murid daripada segi kesediaan mental, sosio-emosi dan juga fizikal, kesediaan pembelajaran dan kelengkapan pembelajaran seperti alat tulis, buku dan pakaian ya. Jadi ini perlu diambil tindakan oleh ibu bapa dan penjaga seperti yang ditaklimatkan kepada mereka lah ya. Jadi ini semua ialah berlaku sebelum sekolah dibuka ya. Okay, next. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita lihat ke fasa yang kedua, iaitu fasa penyesuaian. Jadi ini akan berlaku daripada 20 Januari 2021 hingga 29 Januari 2021, iaitu hari pertama hingga hari ke-8. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita melihat tentang perkara ini, ianya sebenarnya ialah seperti minggu orientasi yang berlaku sebelum inilah ya. Jadi apakah ya objektif kita dekat sini? Ialah yang pertamanya menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah. Yang kedua, membina hubungan antara murid dan rakan sebaya dan guru. Dan yang ketiga, membina keyakinan diri murid dan diri murid untuk berkomunikasi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, jadi dalam minggu orientasi ini apakah yang berlaku ya? Jadi dekat sini ya, semestinya adalah perkara-perkara rutin kelas, perbualan awal, aktiviti fizikal, aktiviti suai kenal, aktiviti pembelajaran dan juga ya sudah pastinya lah ada yang rehat. Bagaimana sebenarnya dia diatur? Okey, mungkin kita lihat ya satu bentuk aturan yang akan berlaku dekat sini. Next.
Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah bagaimana ya dalam fasa penyesuaian ini contoh untuk dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah ya. Jadi ini sebenarnya ialah mesti dilaksanakan oleh semua sekolah dan semua guru ya yang melaksanakan ya program transisi iaitu untuk murid-murid tahun 1 apabila mereka bila sekolah dibuka nanti. Jadi ini ialah contoh pelaksanaan sehari ya untuk program transisi. Jadi mereka ada seperti yang saya nyatakan tadi, kelas rutin, rutin kelas selama 30 minit. Okey. Itu ialah ada perkara-perkara yang melibatkan ucap selamat, bacaan doa, tertib tempat duduk ya, mengambil kedatangan, membersih dan mengemas kelas. Diikuti dengan perbualan awal 30 minit yang melibatkan ya nyanyian lagu dan membuat pergerakan ya kalau rasa gembira. Kemudian bercerita ya. Okey. Kemudian bercerita keadaan sekolah ya. Persediaan lawatan ke kantin sekolah dan juga ya program jom baca. Jadi semua ya apa yang akan dinyatakan kat sini sebenarnya dia ada menggunakan modul ya, menggunakan modul ya. Kemudian seterusnya akan diikuti dengan aktiviti pembelajaran 30 minit. Dekat sini ialah ada melibatkan literasi awal. Jadi dekat sini mungkin ya program yang telah disediakan ialah menyanyi lagu huruf dan juga ya menyurih abjad ya. Kemudian diikuti pula aktiviti suai kenal selama 60 minit ya. Dekat sini ialah akan ada lawatan ya. Seperti lawatan di kantin ya, iaitu bergerak ke kantin ya, mengenal pasti laluan dan tempat cuci tangan dan makan, memahami peraturan kantin ya, berkenalan dengan pekerja kantin dan sebagainya. Okay. Selepas itu mereka akan rehat ya 30 minit. Dekat sini akan diajar kepada mereka cuci tangan ya, dan bimbingan adab makan ya. Jadi rehat ini 20 minit akan berlaku di pertengahan lah untuk program transisi sehari ini. Kemudian akan masuk semula ke kelas untuk aktiviti suai kenal selama 60 minit ya. Jadi dekat sini ya berbincang ya keadaan fizikal, peraturan dan menu di kantin, okey, dan juga menggunakan ya menggambarkan kantin idamanku. Seterusnya aktiviti fizikal ya. Ini ialah seperti permainan mencari harta karun, ia akan berjalan ya, akan dilaksanakan dalam kelas ya masing-masing ya. Seterusnya ialah aktiviti pembelajaran, ini ialah numerasi awal ya. Di mana ya murid-murid akan meneroka ya nombor dan bentuk dalam kelas masing-masing ya, membentuk simbol nombor dan menggunakan dengan menggunakan dot ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, dalam sesi pembelajaran ini jadi perlu diingatkan bahawa pentaksiran ya akan berjalan ya secara berterusan. Okey. Seterusnya ialah fasa yang ketiga iaitu fasa kesediaan. Jadi fasa kesediaan ini akan berjalan bermula 1 Februari hingga 26 Mac, iaitu hari ke-9 hingga hari ke-43. 25 Mac ya. Okey, mohon maaf ya, mungkin akan dibetulkan guys tu. 1 Februari hingga 25 Mac. Okey. Ataupun mudah kita mengira sebenarnya ialah iaitu sebelum iaitu sehinggalah cuti pertengahan penggal yang pertama. Jadi program transisi akan berakhir sehingga cuti pertengahan penggal yang pertama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi dalam fasa kesediaan ini, objektifnya ialah untuk meningkatkan keyakinan murid dalam interaksi sosial dan pembelajaran, menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya dan membentuk sikap positif dalam pembelajaran. Jadi dalam modul pembelajaran, akan disediakan modul kepada guru-guru berkenaan dengan modul PDP.
Jadi pembelajaran yang akan berlangsung ya di tahun 1 semasa program transisi, mereka akan menggunakan modul PDP yang disediakan tema. Jadi guru-guru akan mengajar menggunakan tema. Dalam tema itu disediakan subtema dan guru-guru akan mengajar ya mengikut masa telah ditetapkan. Jadi fasa kesediaan ini akan berjalan sebaik sahaja minggu ataupun modul orientasi tadi selesai dan modul PDP ini digubal berdasarkan 5 aspek pembelajaran iaitu kognitif, nilai, kreativiti dan estetika, kesejahteraan fizikal dan kesihatan, sosial dan emosi. Dan pendekatan ini adalah secara bertema seperti yang saya nyatakan tadi, ya. Modular dan juga bersepadu dengan sokongan guru, ibu bapa, pentadbir dan persekitaran. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, penggubalan modul ini sebenarnya adalah mengambil kira kandungan standard Prasekolah Kebangsaan KSPK dan KSSR tahun 1. Jadi kalau kita lihat dekat sini, selepas kita adunkan dekat situ, lebih kurang 72% ya menggunakan KSPK dan 28% menggunakan KSSR. Jadi anak-anak kita ini ya akan belajar terus kepada tahun 1 selepas tamat menggunakan modul PDP tersebut. Jadi pemilihan tema dan modul ini sebenarnya ialah berdasarkan konsep murid, tahap perkembangan murid dan situasi semasa. Dan pelaksanaan modul secara bertema ini diharap dapat membantu murid untuk mengaitkan pengalaman sedia ada dengan pengetahuan baru dalam kehidupan sebenar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat di dalam contoh yang diberikan tersebut, jadi jadual waktu akan disediakan oleh pihak sekolah dan semua guru-guru tahun 1 akan terlibat di dalam program transisi ini. Jadi mereka semua akan mengajar menggunakan modul PDP yang disediakan dan menggunakan jadual waktu yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pentaksiran bilik darjah akan dilaksanakan sepanjang tempoh fasa ketiga inilah. Jadi mungkin akan ada yang bertanya, contohnya macam mana nak laksana sedangkan kita subjek yang berbeza. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi modul PDP ini telah dirangka bahawa semua guru perlu menggunakan dan boleh mengajar untuk perkara tersebut. Jadi tidak ada masalah untuk peringkat awal ini untuk semua guru di tahun 1 itu terlibat selama 43 hari untuk melaksanakan program transisi tersebut. Okey. Okey. Ada soalan kat situ ya. Bagaimana untuk menyesuaikan peruntukan waktu minimum setahun sekiranya ada sekolah perlu ditutup? Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya di dalam penjajaran kurikulum itu dia boleh dilaksanakan sama ada sekolah itu secara face to face ataupun secara PDPR. Okey. Jadi pihak sekolah perlu menyesuaikan untuk perkara-perkara tersebut tentang apakah yang perlu dilaksanakan. Bagaimanapun dari masa ke semasa BPK akan melihat perkara tersebut sekiranya berlaku untuk membantu guru pada pelaksanaan tersebut. Cuma secara umumnya di sini kita nyatakan bahawa
dokumen penjajaran kurikulum ini boleh digunakan dalam apa jua keadaan pada waktu ini, ya. Tetapi ya, sekiranya perkara-perkara yang disebutkan oleh tuan itu kita akan teliti dari masa ke semasa sekiranya perkara tersebut berlaku pada waktu itu. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, okay, kita lihat dalam fasa kesediaan yang akhir ini, jadi mereka akan tamat ya apabila cuti persekolahan pertengahan penggal pertama bermula. Okey. Jadi perlu saya tegaskan sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, di dalam pelaksanaan program transisi ini, ia adalah melibatkan semua sekolah di seluruh negara dan ia dijalankan serentak ya, bermula hari pertama persekolahan sehinggalah hari yang ke-43. Ini bermakna bahawa semua sekolah rendah perlu bersedia sebelumnya. Okey, saya ingin membuat pembetulan tuan-tuan dan puan-puan ya. Mungkin kembali kepada slide yang mana ya? Okey, yang ini fasa kesediaan kat sini. Jadi mungkin kita perlu fasa persediaan dengan tarikh-tarikh itu sebab tarikh itu mungkin telah dibetulkan tapi yang tertera dalam slide tersebut ya mungkin berbeza. Okey. Fasa persediaan iaitu persediaan sekolah sebenarnya ialah bermula daripada 11 Januari hingga 19 Januari 2021 ya. Bukan bermula 21 Disember. Okey. 11 Januari hingga 19 Januari tahun 2021. Fasa penyesuaian ialah bermula daripada 20 Januari hingga 29 Januari 2021 iaitu hari pertama hingga hari yang ke-8 dan fasa kesediaan akan bermula 1 Februari 2021 hingga 25 Mac 2021. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi saya harap kita faham ya program transisi ini ya. Walaupun kita dah laksanakan tiap-tiap tahun ya, tetapi pada tahun ini, tahun hadapan kita akan laksanakan lebih panjang sehingga 43 hari iaitu kita masukkan tentang program kesediaan itu ya. Iaitu kita nak memastikan bahawa anak-anak kita akan belajar pada peringkat awal itu dalam situasi prasekolah semula dan secara berdikit-dikit kita akan masukkan dia kepada pembelajaran tahun 1. Ya, ada persoalan ya, adakah modul PDP sepanjang tempoh transisi dibekalkan atau disediakan kepada pihak sekolah? Ya, jawapannya ya. Ada contohkah? Tak bawa pula. Okey. Okey. Kita akan sediakan kepada sekolah dan boleh di-download dalam portal BPK. Ya. Jadi untuk melihat tuan-tuan dan puan-puan seperti apa yang saya naikkan dekat sini, ya, ini ialah program transisi tahun 1 2021. Jadi semua ya bahan-bahan termasuk modul dan kit kita akan sediakan kepada guru. Okey. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, kita ada satu lagi ada slide yang last Okey, tuan-tuan dan puan-puan, secara umumnya kita lihat garis masa yang akhir sekini, slide yang akhir. Mungkin selepas itu sekiranya ada mungkin pertanyaan lah ya, walaupun kita tidak dapat berinteraksi kerana masalah teknikal pada petang ini. Jadi ini ialah dikemukakan garis masa pelaksanaan ya, seperti apa yang telah saya bentangkan tadi bahawa bermula daripada sesi persekolahan ya sehinggalah akhir tahun bahawa ianya akan dilaksanakan secara umumnya
menggunakan dokumen penjajaran kecuali untuk prasekolah dan juga peralihan. Okey, dan tahun 1 pula akan memulakan dengan transisi, dengan program transisi dan diikuti dengan program tahun dengan PDP tahun 1 seterusnya selepas cuti pertengahan penggalian pertama lah tersebut. Okey, itu secara umumnya kita lihat. Dan tuan-tuan dan puan-puan perlu ingatkan bahawa sepanjang tahun itu, ya, walaupun kita melaksanakan penjajaran kurikulum, ya, perlu dipastikan bahawa, ya, pihak guru, ya, masing-masing akan melaksanakan pentaksiran PBD seperti biasa. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena lihatlah perkara tersebut, ya, bagaimana ia boleh kita aktifkan seperti biasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita lihat, ya, sekiranya, ya, ada apa-apa, ya, persoalan, ya. Okey, adakah, ya, daripada, ya, persoalan, adakah peruntukan jam minimum per tahun diambil kira dari awal buka persekolahan termasuk merangkumi silibus tertinggal atau bermula Mac April setelah silibus tahun terdahulu telah diselesaikan? Okey. Okey, jadi peruntukan masa itu ialah daripada awal tahun, ya. Bukannya selepas kita habiskan. Jadi daripada awal tahun, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kalau kita lihat dekat situ, ya, bukan Mac hingga April, ya, tetapi bergantung kepada apa yang tertinggal itu. Dan tertinggal itu tidak semestinya semua kita ajar itu berdasarkan kepada masa waktu kita tertinggal. Jadi kita akan ambil, guru-guru akan ambil sedikit masa untuk mengambil yang tertinggal itu untuk mereka fahamkan anak-anak mereka, murid-murid mereka sebelum, ya, sebelum guru-guru memulakan tentang silibus ataupun kurikulum pada tahun semasa. Ya. Jadi kemungkinannya kita lihat bahawa guru-guru tidak memerlukan langsung untuk mereka memulakan pembelajaran yang awal. Contoh kalau kita lihat bahasa Melayu. Okey, jadi guru-guru tak perlu pun ajar tu kerana mereka boleh sisipkan di dalam pembelajaran mereka. Tetapi mungkin yang memerlukan fakta, contohnya macam matematik, yang perlu ada fakta yang diajar terlebih awal sebelum memulakan pembelajaran baru, maka guru-guru perlu memulakan dahulu. Tetapi sekiranya perkara-perkara itu dia mempunyai standard yang lebih tinggi, yang lebih rendah, ya, seperti apa yang belajar dalam bahasa Melayu ataupun subjek-subjek yang lain tadi, sebenarnya dia boleh bersekalikan, disisipkan, tetapi mungkin apabila berlaku penyisipan, guru-guru perlu memerlukan masa yang mungkin lebih sedikit. Jadi dekat situlah perbincangan dalam program panitia itu kita laksanakan untuk memastikan bahawa semua PDP yang dirancang itu akan dapat dilaksanakan pada tahun semasa. Okey. Apakah bahan yang disediakan untuk numerasi dan sains dalam program transisi dalam bahasa Inggeris untuk DLP? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk program transisi ini, ya, dalam bahasa Inggeris, ya, mungkin bersekali dalam bahasa Inggeris, juga mungkin di sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil semua tidak disediakan. Yang disediakan ialah menggunakan bahasa kebangsaan. Jadi bergantung kepada gurulah untuk melihat, untuk mengwaswai atau menggunakan program tersebut untuk digunakan. Kerana dokumen itu adalah dokumen untuk guru, ya, bukan untuk murid-murid. Jadi guru membaca dalam bahasa kebangsaan dan seterusnya mereka boleh menggunakan, ya, dalam bahasa Inggeris, bahasa Cina dan juga bahasa Tamil. Okey, mohon pencerahan bilakah perlu ditatarkan maklumat kurikulum 2.0 kepada pihak sekolah. Jadi insya-Allah, ya, webinar akan dijalankan, ya. Pada masa ini kita sedang menunggu queue daripada BSTP dan BPG untuk menentukan, tapi kita akan laksanakan
as soon as possible. Ya. Jadi mungkin dalam tarikh 5 hingga 9 Januari nanti. Ya, tapi tarikh yang sebenar kita sedang berengagement dengan BSTP dan juga BPJ. InsyaAllah. Sekiranya aktiviti PDPC bersemuka masih tidak boleh dilaksanakan atas sebab pandemik, adakah aktiviti transisi ini diteruskan atau dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang lain? Okey, buat masa ini kita berharap ianya tidak berlaku. Tapi sekiranya berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan maklumkan dari masa ke semasa, insyaAllah. Adakah penyisipan kurikulum terkesan mesti dinyatakan dalam RPH semasa melaksanakan DPK 2.0? Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, seharusnya kita melihat ianya dinyatakan kerana guru-guru perlu menyatakan tentang apakah yang mereka ajar. Jadi mesti nyatakanlah sebab objektif yang akan dicapai dalam satu pembelajaran itu, ya, mereka perlu nyatakan dekat situ. Sebab mungkin kita lihat perkara tersebut ya, memerlukan masa dan sebagainya, ya. Dan bukan sahaja RPH, ya. Apabila telah melihat daripada peringkat awal mengenal pasti, dalam RPT juga mereka perlu nyatakan. Okay? Jadi RPT dan RPH itu, jadi sekolah melihat, ya, secara berstruktur bahawa perkara-perkara yang ambil kira di dalam pelaksanaan PDP pada tahun depan. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey. Ya, untuk adakah DPK versi 2.0 menjejaskan jumlah jam minimum setahun? Tidak. Ya. Ia akan kembali kepada SPI yang asal. Ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ada lagi, ya? Nampak macam tak tera ni. Okey, dia pakai kertas pula. Tengok yang mana yang belum jawab. Tak nampak dah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada persoalan daripada YouTube kat sini. Okey. Soalannya ialah, adakah pelaksanaan penjajaran ini dengan andaian sekolah seperti biasa? Jadi betul, ya, pelaksanaan penjajaran ini ialah dengan andaian sekolah seperti biasa, ya. Jadi sekiranya berlaku apa-apa di pertengahan jalan, penjajaran kurikulum ini kekal boleh dilaksanakan dengan mengambil kira bahawa penjajaran ini boleh berlaku secara face to face ataupun berlaku secara PDPR. Okey. Seperti yang saya nyatakan tadi, bahawa sekiranya ada berlaku situasi seperti itu, ya, BBK dan KPM keseluruhannya akan memantau perkara tersebut dan akan memaklumkan daripada semasa ke semasa tentang untuk membantu guru-guru kita. Okey. Okey, tahniah Dr. Latif dan tim penjelasan yang terbaik dari warga pendidikan Kota Marudu Sabah. Terima kasih warga pendidikan Kota Marudu. Okey. Ada persoalan lagi. Bagaimana peruntukan masa minimum untuk kelas-kelas yang ada PDPR sehingga 8 Mac? Okey. Sama macam SPI bilangan 9, contoh tingkatan 3. Okey. Jadi untuk menjawab soalan ini, okey, dia akan mengikut jam minima yang telah ditetapkan, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi surat makluman untuk untuk penjajaran yang tahun lepas, tahun ini, akan dibatalkan berdasarkan surat pemakluman yang baru akan dikeluarkan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu maklumkan kepada guru-guru kita hanya menggunakan dokumen penjajaran versi 2.0, ya. Jadi ia boleh digunakan, ya, untuk apa-apa situasi walaupun berlaku PDPR. Okay. Ya. Pendekatan sajalah yang tuan-tuan perlu ubah,
iaitu mungkin bukan face to face, tapi menggunakan kaedah menggunakan kaedah PDPR lah yang sesuai dengan situasi yang di sekolah masing-masing. Okey, adakah kurikulum 2.0 mengambil kira PDPR untuk tingkatan 2 dan 3 kerana jumlah contact hours makin berkurang? Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya maklumkan lebih awal tadi, rasanya beberapa kali saya maklumkan dan saya dah menjawab, okey, tapi tak apa ya, saya jawab lagi untuk lagi terang, lagi jelas. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya waktu itu tak terjejas. Yang terjejas ialah face to face. Tapi sebenarnya contact hours itu tidak berkurang kerana contact hours itu kita mengambil sepanjang tahun termasuk waktu PDPR dan juga face to face. Okey. Okey, seterusnya minggu persekolahan 2021 yang ditetapkan ialah 42 minggu. Adakah BPK membuat ketetapan untuk minggu pembelajaran? Ya. Ya, ada dekat saya. Rupanya yang lain semua dah blank. Ya. Dia suruh tutup dah semuanya. Okey. Maaflah tuan-tuan ya. Dekat bilik besar dekat sini semua dah blank, tinggal saya punya je yang terbuka. Okey. Jadi maksudnya saya lah kena jawab ni kan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebenarnya ya. Okey, saya ulang soalan. Minggu persekolahan 2021 yang ditetapkan ialah 42 minggu. Adakah BPK membuat ketetapan untuk minggu pembelajaran? Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya minggu pembelajaran ialah selama 32 minggu. Jadi maksudnya masa-masa yang ada itu boleh digunakan untuk sama ada melaksanakan sisipan, melaksanakan pengajaran lebih awal dan sebagainya atau lain-lain aktiviti pembelajaran lah. Memang kita akan lihat ya, mungkin akan berkata 32 minggu dengan 42 minggu tu lebih kurang 10 minggu kan. Tapi memang sekolah akan kata 10 minggu tu cukup, banyak benda nak buat. Jadi kami di BPK dan KPM khasnya ya merasakan pihak sekolah akan perlu ya melihat dengan teliti supaya perkara yang kita inginkan untuk pembelajaran itu berlaku dengan sewajarnya. Okey. Oh, ada lagi ya? Saya ingatkan dah habis. Bilakah dokumen yang berkaitan perkara ini dimuat naik dalam portal BPK? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan ya, sekarang ini dalam proses dimuat naik kerana dokumen itu adalah banyak. Kita sekarang ni sedang memuat turun program-program dokumen-dokumen yang tahun lepas dan tahun ini iaitu dokumen penjajaran 2020 dimuat turun dan pada waktu yang sama kita memuat naik. Jadi secara beransur-ansur, kalau tuan tunggu dengan sabar, tuan akan lihat ya satu persatu akan naiklah. Dan insya-Allah ya semuanya akan selesai sebelum minggu persekolahan bermula, insya-Allah ya. Kita akan pastikan selewat-lewatnya seminggu sebelum persekolahan bermula itu semua dah ada dalam portal. Kerana ya kita ada lebih 200 subjek yang perlu dimuat naik ya. Jadi kita akan berusaha keras ya. Sahabat-sahabat kita kat sini tak boleh cuti lah nampaknya ya. Okey, kena muat naik semua ya dengan segera ya untuk membantu rakan-rakan kita kat sekolah. Ya. Buat setakat ini nampak macam dah tak ada. Saya harap semuanya faham ya dengan jelas ya. Selepas ini terima kasih ya Dr. Latif, penerangan jelas mudah difahami. Terima kasih. Okey, sama-sama ya. Saya pun mengharapkan sebenarnya untuk tuan-tuan dan puan-puan faham ya. Tak gunalah kalau saya seorang cakap yang faham kan. Tuan-tuan yang perlu faham tu ya.
untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk memahamkan pula guru-guru kita nanti. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan ya, dalam webinar nanti kita akan terangkan bagaimana guru-guru ya akan melaksanakannya, sama ada program transisi, kemudian penjajaran kurikulum ya untuk guru-guru lebih faham dalam webinar tersebut. Ya, pada hari ini apa yang saya terangkan ini ialah untuk tuan-tuan dan puan-puan ya di JPN, di PPD faham tentang apa akan berlaku tahun hadapan. Jadi dan selepas itu apabila kita buat bersama dengan guru-guru webinar nanti, jadi tuan-tuan boleh memberi kefahaman yang lebih sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ditanya ya oleh guru-guru kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita tamatkan, kita ada satu slide yang terakhir. Tadi rasanya dah terakhir, rupanya ada terakhir lagi ya. Okey, iaitu peranan ya, peranan JPN dan PPD. Ini penting, apakah yang perlu tuan-tuan dan puan-puan laksanakan ya. Jadi berdasarkan pembentangan yang saya laksanakan pada hari ini, jadi dalam slide itu adalah peranan JPN PPD untuk memastikan bahawa tahap pelaksanaan kurikulum dapat dipertingkatkan ke tahap yang paling optimum. Ya, saya harapkan begitu ya. Jadi peranan tersebut yang pertama ialah keupayaan pegawai JPN ya perlu dibangunkan secara berterusan agar pegawai JPN dan PPD dapat membantu pihak sekolah khususnya guru dalam melaksanakan PDP kurikulum yang dijajarkan. Jadi dengan penerangan pada hari ini ya dan dokumen-dokumen yang akan dibuat naik ya, diharap ya keupayaan pegawai kita ya dapat dibangunkan dengan sewajarnya. Yang kedua, JPN perlu turut sama untuk mengesan ya jurang pembelajaran dalam kalangan murid dan merancang strategi secara makro dan mikro bagi merapatkan jurang pembelajaran yang terkesan. Okey. Jadi dalam kes ini tuan-tuan dan puan-puan ya, kita tidak serahkan terus kepada guru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan di JPN ya perlu ya terlibat secara langsung untuk membantu ya guru-guru sekiranya mereka akan ada masalah nanti. Kemudian yang ketiga ialah perkongsian ilmu dan amalan terbaik ya perlu diselaraskan oleh JPN dan PPD ya. Jadi iklim persaingan antara sekolah akan dapat mengubah kepada iklim perkongsian dan bantu-membantu demi kemenjadian serta kemaslahatan murid. Kalau sebelum ini tuan-tuan dan puan-puan kita lihat sekolah-sekolah kita berlumba bertanding, bersaing di antara satu dengan yang lain ya kerana kita menghasilkan modal insan yang terbaik di sekolah masing-masing. Tapi dalam keadaan sekarang ini ya guru-guru perlu bantuan. Jadi tuan-tuan perlu menggerakkan atau menyelaraskan supaya guru-guru kita di setiap sekolah itu akan berganding bahu ya bersama rakan-rakan daripada sekolah lain untuk memastikan bahawa mereka ya tahu tentang apa yang perlu dilaksanakan ya. Kemungkinannya kefahaman mereka tak berapa jelas, berdasarkan dengan rakan-rakan sekolah yang lain mungkin akan lebih jelas. Jadi ini akan bantu secara tidak langsung ya guru-guru kita. Jadi di situ ialah peranan yang perlu dilaksanakan oleh JPN dan PPD untuk menyelaraskan perkara tersebut. Yang keempat ialah meningkatkan motivasi guru dari masa ke semasa. Al-maklumlah dalam situasi sekarang ini ya, mungkin situasi yang berlaku apabila masuk ke sekolah ya, dah lama ditutup, anak-anak murid kita dah lama tak masuk ke sekolah. Jadi perkara-perkara yang mungkin di luar jangkaan akan berlaku ya. Murid-murid sepatutnya dah tahu tiba-tiba lupa semua ya. Guru-guru dan sebagainya ya. Jadi motivasi perlu dilaksanakan khususnya mungkin kawasan-kawasan yang terkesan begitu lama ya. Berkenaan dengan PKP sama ada PKPPD, PKPB ya, PKPP dan sebagainya. Ataupun sebenarnya ada juga anak-anak kita yang sebenarnya tak hadir ke sekolah terus sebelum ini kerana ibu bapa tidak membenarkan anak-anak untuk ke sekolah disebabkan oleh kekhawatiran dari segi kesihatan. Jadi semua itu ya perlu kita lihat bagaimana guru-guru kita
perlu dimotivasikan. Seterusnya yang kelima ialah JPN dan PPD perlu memainkan peranan dalam membantu guru memperkasakan semula PBD bersesuaian dengan pembelajaran normal baharu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, PBD tidak berubah, pentaksiran bilik darjah tidak berubah, kaedahnya, konsepnya tidak berubah, tetapi mungkin kaedah itu perlu disesuaikan dengan penjajaran kurikulum ini. Tapi secara konsepnya tidak berubah. Kalau dia nak buat kuis, buat pemerhatian itu sama saja. Tetapi apa yang penting guru-guru mesti sesuaikan dengan pembelajaran normal baharu ini. Contohnya, kalau face to face bagaimana? Kalau mungkin PDPR bagaimana? Jadi mesti itu berjalan untuk mengesan bahawa anak-anak kita itu kita dapat kesan tahap pembelajarannya. Bukan bermaksud kalau PDPR tak perlulah kita buat PBD. PBD pun perlu laksanakan, tapi guru-guru mesti sesuaikan bagaimana untuk mengesan anak-anak kita di segi pembelajaran menggunakan PBD tersebut. Yang keenam ialah sebarang perubahan standard operasi prosedur perlu dimaklumkan dengan kadar segera kepada pihak sekolah agar penyelarasan operasi dapat dilaksanakan oleh mereka. Jadi JPN dan PPD perlu memaklumkan dengan segera mungkin sekiranya ada perubahan-perubahan SOP yang mungkin berbeza dengan apa yang kita telah maklumkan. Kerana perubahan SOP itu mungkin akan berlaku dari masa ke semasa. Dan yang akhir, yang ketujuh adalah meja bantuan iaitu hotline perlu di queue, kita akan sediakan dan sekiranya ada perkara-perkara berbangkit kita akan buat tindakan segeralah. Oh, sila ulang balik, tak masuk. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, okey. Ini adalah isu soalan yang ditanya tadi, iaitu apabila sekolah tu ditutup kerana kita pun tahu khususnya mungkin dekat negeri-negeri yang ada PDP
PKPB lah kan. Kita tak pasti bila akan dibuka. Kira sekolah tu ditutup terus jelang 20 hari bulan Januari. Okey. Jadi seperti yang awal lah, kita doa-doa benda tu semua okey, kita pun selamat, kita sihat, sekolah boleh buka. Jadi anak-anak kita dapat belajar lah. Tetapi kalau dia terus ditutup, jadi program transisi itu, yang pertamanya dia boleh dilaksanakan secara PDPR. Okey. Yang keduanya, nanti apabila sekolah, sebaik saja sekolah dibuka, jadi minggu modul orientasi itu perlu dilaksanakan kerana murid-murid akan masuk ke sekolah. Okey. Kemudian modul PDP pula, itu boleh dilaksanakan bergantung kepada penilaian guru tentang kesesuaian memulakan dokumen penjajaran tahun 1 nanti. Jadi kita bergantunglah sebenarnya sampai bila sekolah itu ditutup. Kalau sekolah itu ditutup sampai berakhirnya program transisi 43 hari, bagaimana? Jadi secara umum sekarang ni dia boleh laksanakan PDPR, tapi bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, pihak kami akan menyediakan FAQ dan juga tentang perkara-perkara yang seharusnya dilaksanakan secara detail untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan sekiranya betul-betul perkara tersebut berlaku. Kita sama-sama doa lah tak berlaku. Kalau berlaku kita kena buat kerja kuat sekali lagi. Okey. Ada yang lain? Rustia? Okey. Buat setakat ini ada apa-apa lagi tuan-tuan dan puan-puan tak boleh bercakap lah. Kalau cakap saya tak dengar. Kena tulis. Okey. Rasanya kalau tak ada okey. Okey. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada semua kerana kita memulakan lewat pada hari ini disebabkan masalah teknikal. Terima kasih kepada pasukan daripada JPN Selangor, pengarah JPN Selangor, timbalan pengarah sektor pembelajaran JPN Selangor serta kru teknikal JPN Selangor yang menjadi host kita pada hari ini. Walaupun ada masalah teknikal tapi tindakan pantas pihak mereka dapat kita bersidang pada hari ini. Okey, yang masuk pada hari ini saya dipahamkan ialah 1,600, termasuk guru di sekolah juga dah masuk kerana kita terpaksa buka YouTube kerana masalah teknikal tadi. Jadi sebahagian guru kita dah dengar mudah-mudahan mereka menjadi penyampai awal yang berlaku pada hari ini. Bagaimanapun saya juga mohon maaf kerana terpaksalah tuan-tuan balik lewat sikit sebab mula lewat sikit. Jadi mudah-mudahan ini semua adalah menjadi keberkatan kepada kita semua melaksanakan tugas. Jadi jika tak ada apa-apa, saya bagi pihak KPM menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf dalam taklimat pada hari ini. Mungkin ada yang tersasul, ada yang tersilap. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon maaf bagi pihak diri saya dan bagi pihak semua kru dan juga semua pegawai-pegawai yang terlibat pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.